Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Untuk video kali ini kita ada satu game yang telah dimainkan oleh dua orang pencatur legenda dunia. Dua-dua pemain ni sememangnya diminati ramai, disukai ramai. Tak lain tak bukan nama diberi ialah kita ada Robert James Fisher ataupun nama manja dia Bobby Fischer menentang Michael Tal. Dua orang yang sangat famous, yang sangat disukai ramai. Baik. Jadi game ni sebenarnya diambil daripada satu pertandingan yang sangat berprestij, iaitu Candidates Tournament pada tahun 1959. Ini sebenarnya merupakan satu pertandingan yang mengumpulkan peserta terkuat dalam era catur ni. Kenapa saya cakap macam tu? Sebabnya dalam pertandingan tu kita ada seramai 8 orang peserta dan 4 daripadanya ataupun separuh daripadanya merupakan bekas juara dunia dan separuh lagi merupakan nama-nama yang sangat tersohor lah. Dan 2 orang daripadanya, Bobby Fischer dan juga Tal, kita nak tengok game dia orang pada hari ini. Baik, jadi kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh Bobby Fischer, manakala hitam pula dimainkan oleh Michael Tal. Jom kita tengok game ni. Ianya dimulakan dengan E4. Kita ada C5. Tal memilih untuk memainkan Sicilian Defense kat sini. Biasanya pemain-pemain dari Soviet tak suka nak mainkan Sicilian Defense kalau menentang Bobby Fischer, sebabnya diorang mesti kalah. Fischer mempunyai rekod yang sangat bagus menentang Sicilian Defense. Tapi bagi Tal, dia tak takut pun. Dia cakap, apa aku kisah? Ada aku takut? Dia tak kisah pun. Dia teruskan main apa yang dia biasa main lah, iaitu Sicilian Defense. Kat sini Fischer membalas dengan naik ke F6. Kita ada D6, D4, pawn C makan pawn D4 dan seterusnya naik makan pawn D4. Naik F6 menyerang pawn di E4 dan kita ada naik C3 mengawal pawn tersebut. A6 dimainkan. Tal memilih untuk memasuki variasi Najaf. Kita ada bishop ke C4, E6, bishop B3, bishop E7 dan kat sini tolakan pawn ke F4 telah dimainkan oleh Fischer. Tal membuat castling ke sini dan queen F3 dimainkan oleh Fischer. Queen ke C7 dan seterusnya Fischer membuat castling kosong-kosong. Kita ada B5. Dalam posisi ini sepatutnya Fischer boleh memainkan gerakan seperti tolakan pawn ke A3, tidak membenarkan pawn untuk mara ataupun maju ke B4 menyerang naik di C3. Namun dalam posisi ini Fischer mungkin sedikit gopoh. Dia membuat gerakan F5 kat sini. Ini merupakan satu gerakan yang tergesa-gesa terlalu awal sebenarnya. Sebabnya dalam posisi ini Tal telah membalas dengan gerakan pawn ke B4 macam yang saya cakap tadi, memaksa knight tu untuk melarikan diri ke A4. Kemudiannya Tal sekali lagi mengancam untuk memakan knight dengan tolakan pawn ke E5 dan knight Fischer terpaksa melarikan diri ke E2. Dalam posisi ini kita dapat tengok kedua-dua knight yang berada di A4 dan juga E2 ni berada di posisi yang tak best. Seekor duduk dekat tepi, seekor lagi duduk kat belakang. Jadi tak membuat apa-apa kat situ. Permainan diteruskan dengan bishop ke B7, menambah serangan ke arah pawn E4 kat situ. Knight G3 mengawal pawn tersebut. Kita ada knight B D7. Seterusnya bishop E3, bishop ke C6, bishop ke F2 dan seterusnya queen B7. Tal sedang berusaha untuk menyerang pawn yang berada di E4. Ini merupakan pawn yang dikenali dengan nama backward pawn, satu struktur pawn yang tak bagus, yang senang, yang mudah diserang oleh pihak lawan kat situ. Jadi Fischer semestinya terpaksa mengawal pawn tersebut dengan gerakan rook F ke E1. Kita ada D5, menambahkan lagi serangan. Fischer memakan pawn tersebut dengan menggunakan pawnnya E makan D5 dan seterusnya kita ada knight makan D5. Knight ke E4 dimainkan dan seterusnya knight Tal melompat ke tempat yang bagus, iaitu knight ke F4 kat situ, sambil membuat pin ke arah knight yang berada di E4. Fischer memainkan C4 kat sini.
Dan dalam posisi inilah Tal memainkan satu gerakan yang tidak terfikir di akal, satu gerakan yang memang tak dijangka lah, senang cerita, iaitu gerakan pawn ke G6 dengan idea untuk makan pawn di F5 dan seterusnya sekali lagi menyerang knight yang sedang dipin. Jadi Fischer memakan pawn tersebut, F makan G6, namun Tal tak nak makan pun pawn ni, dia tak kisah pun. Dia sangat cepat, dia sangat laju, dia gerakkan terus pawn ke F5, menyerang terus knight yang berada di E4 macam yang saya cerita tadilah. Fischer telah memainkan pawn ke G7, King terpaksa makan pawn tersebut dan kita ada Queen ke G3 membuat check sambil melarikan diri daripada pin tadi. Oleh itu, King lari ke H8 dan seterusnya kita ada Knight E ke C5 menyerang Queen. Kita ada beberapa pertukaran piece. Knight memakan Knight, Bishop memakan Knight, Bishop memakan Bishop dan seterusnya. Knight memakan Bishop sambil menyerang Queen. Tal melarikan Queennya ke C7. Dalam posisi ini kita dapat tengok terlalu banyak ancaman yang sedang dibuat oleh Tal sebenarnya. Yang pertama, dia nak gunakan file G yang kosong yang cantik ni untuk meletakkan rooknya kat sini, menyerang Queen dan pada masa yang sama menyerang pawn di G2 yang sedang diserang oleh Knight dan juga Bishop kat sini. Selain tu, dia juga sedang menyerang Knight di C5 ni secara tak langsung. Bishop tu boleh sahaja untuk memakan pawn G7, membuat sacrifice pengorbanan, ataupun dalam kata lain membuat taktik discover attack kat situ. Terdapat terlalu banyak ancaman kat sini dan Fischer memilih untuk menggerakkan Queennya ke E3. Sememangnya dalam posisi ini Tal tak perlu gopoh, dia tak perlu makan pawn di G2 tu walaupun boleh dimakan. Contohnya kalau Knight makan pawn G2, kita ada Queen makan E5 sambil membuat check. Dan dalam posisi ini Queen terpaksa makan Queen, menukar Queen, Rook makan Queen dan Queen dah hilang, jadi serangannya sedikit tumpul lah kat situ. Oleh sebab itu selepas gerakan Queen E3, Tal tak nak benda ni berlaku, dia gerakkan Rook A-nya ke E8, mengawal dulu pawn tersebut. Relax dulu. Ini bila-bila masa boleh serang. Rook ke E2, memilih untuk mengawal dengan menggunakan Rook. Jadi Tal makan sahaja Rook tu menggunakan Knight, Knight makan Rook E2, kita ada Queen makan Knight E2 dan seterusnya Bishop makan pawn di G2, membuat discover attack, menyerang Knight di C5 macam yang kita dah bincang sebelum ni. Fischer tak nak bagi saja Knight tu, dia memutuskan untuk makan pawn terlebih dahulu. Jadi Knight makan A6 terlebih dahulu sambil menyerang Queen di C7. Queen melarikan diri, membuat check di A7. Ini sebenarnya fork sambil menyerang Knight di A8. Jadi King putih ataupun King Fischer memakan Bishop di G2. Dan dalam posisi ini Tal sebenarnya tak nak makan pun Knight ini. Dia mempunyai satu idea yang lebih hebat. Macam yang saya cakap tadi, Tal ni sangat cepat. Dia suka menyerang dan dia sangat cepat mengambil peluang untuk menyerang. Jadi kat sini dia telah gerakkan Rooknya ke G8 membuat check. Satu gerakan yang sangat bahaya dan sangat bagus kat sini. Kenapa? Jom kita tengok. Dalam posisi ini, King putih sebenarnya hanya mempunyai 4 pilihan untuk melarikan diri. Jom kita tengok satu persatu. Kalau katakanlah Kingnya melarikan diri ke F1, ini sememangnya sangat senang. Sebab hitam boleh membuat checkmate dengan Rook pergi ke G1, checkmate dengan mudah. Kalau dalam posisi ini dia memilih untuk melarikan Kingnya ke H1, ini pun sama, ada checkmate yang menanti. Dengan gerakan Queen ke B7 membuat check, King tak boleh nak lari ke mana-mana. Mungkin Queen terpaksa tutup ke G2 dan kita ada Queen makan Queen, masih lagi membuat checkmate. Selain itu, kalau King melarikan diri ke F3, nampak macam selamat tapi sememangnya tak. Sebabnya hitam ataupun Tal boleh menolak pawn E4 tu membuat check, memaksa King untuk pergi ke F4 dan seterusnya gerakan yang bersedia untuk membuat checkmate iaitu Queen ke B6 dengan idea untuk datang ke H6 membuat checkmate di sebelah sini. Kalau katakanlah putih cuba menghalang idea tersebut dengan gerakan contohnya Queen ke H5, ini sahaja gerakan untuk defend ataupun bertahan. Namun hitam masih lagi mampu untuk membuat checkmate dengan gerakan Queen ke F2 checkmate. Oleh sebab itu, dalam posisi ini
Fisher tak banyak pilihan. Dia hanya boleh mainkan king ke h3. Ini saja yang dia boleh mainkan dalam posisi ini. Namun, sekali lagi, Tal telah membuat satu gerakan yang senang, yang sangat bagus. Jadi, saya bagi peluang untuk korang pause video ni kat sini. Sila cari gerakan Tal yang seterusnya. Queen ke G7, ya. Mengancam untuk membuat checkmate yang mudah di H6 kat situ. Tak perlu pun untuk makan naik di A6 kalau kita ada satu serangan yang lagi bagus, yang lagi best. Jadi dalam posisi ni Fisher masih cuba untuk bertahan dengan gerakan Bishop ke D1. Sebabnya kalau Queen pergi ke H6 terus, kita ada Queen ke H5 membuat blok kat situ. Sememangnya Tal tak pergi teruslah, dia gerakkan dia punya rook ke E6 terlebih dahulu. Sekali lagi menambah serangan untuk datang ke H6. Dan dalam posisi ini sememangnya tak ada apa yang Fisher boleh buat. Jadi dia memilih untuk resign dan menyerah kalah kat sini. Kenapa? Sebabnya contoh kalau Queen putih cuba untuk pergi ke H5, Tal tak perlu pun untuk bawa rook dia pergi ke H6 dan mendapat Queen secara percuma. Tak perlu pun sebabnya dia ada checkmate kat sini. Iaitu dengan gerakan Queen ke G2 membuat check. King terpaksa lari ke H4 dan seterusnya Queen makan pawn H2. Checkmate yang mudah kat situ. Satu serangan yang bertubi-tubi dari Mikhail Tal ke arah seorang lagi legenda catur dunia, Bobby Fischer. Baik, sebelum kejohanan ni berlangsung, Tal dan juga Fischer pernah bertembung sebanyak 2 kali dan perlawanan tersebut berakhir dengan seri. Namun dalam kejohanan ni, kedua-dua pemain ni bertembung sebanyak 4 kali. Saya ada bagi tahu sebelum ni, dalam kejohanan ni ada 8 orang dan setiap pemain perlu bermain sebanyak 4 perlawanan menentang setiap pemain. Jadi kat sini Tal menentang Fischer sebanyak 4 kali dan jangan terkejut kat sini, Fischer sebenarnya telah kalah sebanyak 4 kali secara berturut-turut kepada Tal dalam kejohanan ini. Kita dapat tengok memang Tal ni merupakan seorang yang kuat. Senang-senang je dia tapau Fischer macam tu je. Namun Fischer ni macam kita tahulah, dia ni bukannya jenis seorang yang suka menyerah kalah. Dia seorang yang bersemangat. Kalau dia kalah, dia akan kembali dengan lebih kuat lagi. Dan selepas kejohanan ni berlangsung, Tal dan juga Fischer pun ada bertembung juga sebanyak 4 kali selepas tu. Dan Fischer telah berjaya untuk mengalahkan Tal 4 kali berturut-turut juga seperti mana yang Tal telah buat kepada Fischer sebelum ni. Jadi rekod pertembungan antara dua orang legenda ni berakhir dengan 4 kemenangan kepada Fischer, 4 kemenangan kepada Tal dan juga 2 seri kepada kedua-dua pemain. Maksudnya seri lah, senang cerita. Baik, jadi saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Macam biasa, silakan like, share juga subscribe kepada channel kami untuk terus menyokong usaha kami dalam menaikkan industri catur. Korang juga boleh pergi ke playlist kami untuk melihat video-video lain yang menarik. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye.